Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? 62. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, adab-adab beristinja dan qada hajat. Adab istinja dan qada hajat. Minggu lepas kita dengar tentang kaifiat istinja, cara-cara istinja. Sekarang dia adab-adab pula. Di sana terdapat adab-adab yang dituntut ke atas setiap Muslim supaya melakukannya ketika qada hajat dan beristinja. Dia ada adab yang perlu dilakukan. Di antara adab itu ada yang wajib dan ada yang sunat. Kalau kita tak ikut adab, mana orang kata tak ada adab. Nah, ataupun short form biadab. Sama je. Tak ada adab makna tak ikut adab. Tak ikut adab makna biadab. Adab yang mesti didulukan adab yang diajar oleh Rasulullah SAW. Maknanya kalau adab satu bangsa bercanggah dengan adab yang diajar oleh Rasulullah, buang hak bangsa tu. Rasulullah dulu. Qada maknanya kita menunaikan hajat kita lah. Hajat nak berak kecil. Qada maknanya tunai. Kalau qada semayang maknanya lepas habis waktu tunai semayang. Qada hajat. Dulu kalau kad kahwin kan ditulis tak? Qada hajat. Jemputan qadiyal hajat, qada hajat. Lepas tu orang komplain, doktor ni jemputan berak kecil. Tukar pula. Dia ni jadi benda walimah urus. Walimatul urus. Walimah kenduri. Urus tu daya urus. Pengantin lah. Jemputan kenduri pengantin. Comel sikit. Tapi qada hajat pun tu dah cuma dah sama dengan berak kecil. Adab-adab tersebut banyak. Di antaranya ialah satu berkaitan dengan tempat menunaikan hajat. Ketika buang air kecil atau besar, dia hendaklah menjauhi tempat-tempat berikut. Yang pertama, jalan orang ramai atau tempat mereka duduk atau berkumpul kerana ia boleh menyakitkan mereka. Tempat orang ramai lalu, tempat orang ramai duduk berehat-rehat, maka kita pergi berak kecil situ, dipanggil menyakiti hati orang lain. Kalau hati tak sakit pun hidung sakit. Tak? Imam Muslim telah meriwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu telah bersabda, Ittaqul la'anain. Ittaqul la'anain. Qalu wa ma la'anani? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi zillihim. Takutilah ataupun jauhilah kamu pada dua perkara yang membawa kepada laknat. Para sahabat bertanya, apakah dua perkara tersebut yang kena laknat? Rasulullah SAW menjawab, orang yang membuang air besar, menunaikan hajatnya di tempat laluan orang ramai atau tempat mereka berteduh. Nabi sebut di sini yatakhalla, buang air besar. Kiaslah dengan kecil, jadi hacing peri. Laluan orang, kalau orang tak lalu dah situ, tak masuk dalam larangan. Orang tak lalu dah jalan tu umpamanya. Dulu orang lalu, sekarang orang tak lalu dah. Tu lain lah. Ni masih dilalu oleh orang, tak boleh masuk dalam larangan.
Nah, walaupun dia bukan jalan, dia tak mesti jalan. Dia kadang-kadang dipanggil jalan so. Kalau kecil dipanggil lorong. Nah, lorong pun termasuk juga. Kadang-kadang dia padang, bukan lorong, bukan jalan, tapi kalau litah kot tu. Umpamanya orang nak balik kapur, kalau litah kot tengah padang bola. Orang lalu kot tengah padang tu. Dia panggil jalan kot pada istilah syarak. Ataupun tepi patah, tepi patah ni. Tepi patah. Dah. Bukan jalan orang, tapi orang lalu kot tu. Orang lalu kot tepi patah. Lain ni ada lagi, tapi tak banyak dah spesies ni. Tinggal 2-3 kerak terancang lah spesies ni. Tapi ada lagi. Tak, tahun 2000 milenium ni ada lagi. Yang ni berok patah. Miak malu kau penih sungguh. Dia boleh, tetapi waktu gelap dan kena gali lubang, wajib kambuh. Tak? Gelap, gali lubang, wajib kambuh. Kalau siang, mesti tudung. Banyak situ haram situ. Tak? Dah lah, dak gali lubang. Cerah pula. Tak? Semua orang boleh tengok. Tengok molek-molek ada. Dia tutup kepala dengan kain. Dia tutup kepala. Bonek perhung. Faham? Haji Mak. Haji Mak dah duduk patah. Haji Mak berok dalam agak je. Kalau jenis patah ada lagi. Yang sekarang ni ada lagi. Kita buat kajian tinjauan ada tak ramai dah, tapi ada. Tak sampai 10 orang dah. Kalau jenis penyu belimbing ni. Dah lah dak kambuh. Nampak? Turun malang, betul dah malang. Orang tak nampak, 10-11 turun patah. Tak? Berok situ. Dah esok, orang jogging pagi. Pagi Jumaat. Nampak? Kasut baru beli, 499. Faham? Debok, bunyi. Tak? Jogging. Allah Rabbi, kasut putih lepuk lah kotak. Naik air. Tengok Allah tak jadilah berat danang. Tak? Jadi naik yi. Punah jangan kasut orang, tuang dia pula laknat support celaka mana, natang mana, tak reti basuh susah. Tak? Gali lubang, tak ada masalah. Tak ada apa-apa. Gali lubang, kambuh. Malu ke kucing? Kucing gali. Kucing kalau dia tengah kambuh, kita ambil buat lagi, mengenyau marah. Nak gali, nak kambuh juga. Siapa sudah? Nak kucing. Kucing ada adat. Atau tempat orang berehat situ, kat wakaf orang sembang apa semua, dia pergi berok situ. Ada juga jenis lagu ni. Dia balik jalan malam-malam, anak sakit perut nak berok, biar tangga rumah orang. Kalau jenis rumah kampung, tak rumah pagar tak lah. Kalau jenis rumah tak ada pagar. Tak? Kawan esok turun untuk nak turun semayang subuh. Pakai lipat jigit berluah kaki-kaki. Tak? Tu imam. Dah banyaknya ke dia. Kata setengah ulama, malaikat tepat tu orang buat maksiat. Tak apa. Tepat tu orang belaga ayam. Malam tinggi berok 15 orang atas bom. Tak apa lah. Kena dah. Pasal apa? Pasal orang dia tengok ada tahi, orang tak jadi belaga ayam, tak jadi judi. Boleh pahala tukang berok. Ni ulama kata, bukan kita reka. Boleh. Sewa bah, boleh 3 buah bah, nak pergi mana? Nak pergi berok di Genting Highland Casino. Tempat judi, tempat tu nak molek-molek ada sebuah bah. Tempat orang nak buat maksiat, tempat orang nak minum kedara harak, tempat orang isap dadah, tempat tu orang baik-baik tak pergi. Kata ada tok guru kata boleh. Tak? Tak apa. Tak. Jadi dengan sebab kita berok tak jadi orang buat maksiat. Nak esok kira lain pula. Boleh? Nak pergi? Nak dua ni nak pergi. Nak pergi orang maksiat. Takut dak berok belaga ayam tak. Nampak? Tengok ayam comel jadi sakit perut. Tak, taruh dulu 10 riyal. Takut gitu. Jadi tempat maksiat tidak ada kehormatan. Yang kata haram ni pasal hurmah syar'i. Dihormati oleh syarak pak ni.
Walaupun orang lalu tu bukan orang lebah-lebah, orang biasa tapi bukan orang jahat. Nah, syarak pelihara tempat-tempat lagu ni. Adapun tempat maksiat, tempat Tuhan laknat, tidak ada peliharaan syarak. Boleh? Yang kedua, dalam lubang pada tanah atau pada dinding dan seumpamanya, kerana ia akan menghasilkan perkara-perkara yang menyakitkan. Kemungkinan di dalam lubang tersebut terdapat binatang yang berbisa seperti kalajengking atau ular, lalu ia keluar dan menyakitkannya yang kencing. Kadang-kadang terdapat di dalam haiwan yang lemah, maka ia boleh menyakitkan binatang tersebut. Di antara larangan lagi kencing dalam lubang. Ada orang dia biasa kencing tanah, ya, kencing dalam rok apa semua. Dia duduk tengok, oh ada lubang. Dia pun edo tang ke lubang. Air kecil masuk dalam lubang. Ceng. Memang cara masuk semua. Orang suka ngak dia, penuh lah lubang. Ini larangan syarak. Mana-mana kitab fiqh sebut sama. Tak? Jangan kecing masuk dalam lubang. Lubang sandah tu lain, sedia dia. Lubang tanah. Kerana lubang tanah ni dia tak lari daripada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, kosong, tak ada benda. Tak apalah. Keadaan yang kedua, ada binatang yang tidak menyakitkan. Keadaan yang ketiga, binatang yang menyakitkan. Kata setengah ulama, keadaan yang 4, jin duduk situ. Kalau kosong, tak ada masalah. Jin duduk, masuk dalam lubang kosong ni, tak ada apa-apalah. Kalau ada binatang yang tidak menyakitkan, macam karung. Karung yang hidup dalam lubang. Nah, karung yang tengok orang yang lari halu, dia kawan orang. Nah, dia lagi sampai dekat, masuk lubang, malas layan, bodoh. Duduk dalam lubang. Kita kecing binatang karung ni, binatang hayawan muhtaram. Hayawan dia hormati syarak. Kita pergi kecing. Yang dia tak balas. Orang baik. Orang warak tak ada lah. Nampak? Orang warak karung. Batu Imam Ghazali kata kalau nak jadi binatang, jadi karung. Jangan jadi jadi ular, jadi singa, jadi rimau. Jadi kekal orang. Tak? Karung. Yang ni yang dia. Dalam dengan anak-anak apa semua. Air kecing kita banyak 8 liter. Bulan tu. Tak berjaruk kawan tu baru duduk. Berehat anak-anak. Lengah main panas. Tak? Kita mari kecing. Kalau rumah kita kau ni, orang kecing kat lubang atap. Tengok malam-malam 3-4 orang kecing kat lubang atap. Marah lah kita. Tak? Tapi dah dia orang baik. Sabar gitu. Keadaan yang kedua, binatang yang buas. Keadaan binatang yang buas. Sebab tu kata Abu Daud telah meriwayatkan daripada Abdullah bin Sarjis bahawa ia berkata, Naha Rasulullah SAW an yubala fil juhri. Rasulullah SAW larang daripada kencing dalam lubang, iaitu lubang pada tanah. Kalau binatang berbisa, kita pula kalau. Dalam lubang tu ada kala, skorpion. Kala je king. Ataupun ular, tedung sela, king cobra. King, dengan kita buat pergi hospital. Tak. Lambat pergi hospital, ratik 7 malam. Kicik melanggar larangan Rasulullah. Jangan main kaya patu. Tak bangun dah. Tedung sela belang. Tak, nolak besar peti. Kung beri tu senyap lalu. Tak. Kalau jeking tak mati. Nak. Susah pula bagi hospital. Pekok batu. Sebab apa? Tik kala. Kecing dalam lubang. Salah kita. Kadang-kadang tempat itu tempat tinggal jin. Sebagaimana yang disebut oleh setengah ulama mutaqaddimin. Umpamanya ditanya kepada Qatadah rahimahullahu ta'ala, ma tukrahu minal bauli fil juhri. Napa dilarang kencing di dalam lubang ni? Maka jawab Qatadah rahimahullahu ta'ala, innaha masakinul jin. Lubang-lubang tanah ini tempat tinggal jin. Mana sebahagian daripada jin suka duduk dalam lubang. Duduk dalam lubang. Kalau jin tu jin Islam, maka kita menyakiti sama saudara. Nah, kalau ada Islam, kalau jin kafir, tapi jin tak kena korang, tak apalah, kena jin jahat, jin CKK,
Tak? Dia ada kat pasal dia. Dah susah kita. Tak tidur malam senok perut kita begini. Semua tempat tinggal kan. Kita ikut sedap. Turun motosikal ke paling kiri kanan, macam jauh wang. Turun kuda, kecing. 3 kali haji, cing kata. Yang ketiga, di bawah pokok yang berbuah bagi memelihara buah tersebut daripada tercemar. Ketika luruhnya sama ada buah tersebut dimakan atau diambil manfaat, dengan ini supaya perasaan seorang supaya perasaan seorang tidak merasa jijik. Bawah pokok tu pokok yang berbuah. Kerana apa? Bila kalau jatuh buah kena pada najis kita, kena di air kecing kita. Orang mari kutip duku jatuh atas tahi kita. Tak rugi banyak mana okey duku. Jatuh buah naka, jatuh atas air kecing, hati pering pula. Jadi jijik orang nak makan. Ni berat boleh. Kena jaga sampai gitu semua. Yang keempat, air yang tenang bertakung. Ini kerana jiwa manusia akan merasa jijik dengan air tersebut kerana air itu banyak dan najis tersebut tidak berubah rasa, bau atau warna. Ataupun air itu akan dibuang begitu sahaja jika najis itu mengubahnya. Larangan ini juga termasuk pada air yang kurang daripada 2 kolah. Imam Muslim dan lainnya dalam meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu an daripada Nabi SAW annahu naha an yubala fil ma'il raqi. Baginda SAW melarang kencing dalam air bertakung tenang. Sekalipun air itu banyak, air itu senang, tapi kolam tu besar, tenang, tak gerak. Kita pergi kencing dah tu habis. Dia tak gerak air kecing, kita duduk situ, mari seorang ambil wuduk, tengok jeluah air kecing tak muka. Kalau air laju macam sekayu tu lain, cung tu lain. Tak? Ni air yang tenang. Sekalipun sedikit. Sekalipun air itu banyak. Kalau sedikit jadi rosak pula air. Tak sampai 2 kolah, jadi mutan najis. Dilarang tu. Mana kecing berak ni ajar, takut dak reti. Dak reti je. Dak reti kena azab kubur. Tanazzahu anil bauli fa inna amata azabil qabri minhu. Nak berbersihlah betul-betul daripada kecing berak. Kerana kebanyakan kena azab kubur sebab kecing berak. Nak kicik tak mau mengaji. Pandai dah pada ain dah buat cetang pada ain. Tak buat dak reti sekarang. Tak. Kecing belah cecam meleleh biras luar. Tak, umpamanya tak ada kebersihan, macam orang yang tidak ada panduan hidup di dalam. Padahal Nabi telah meninggalkan sunnah yang begitu banyak. Kecing pada tempat ambil wuduk. Situ nak ambil wuduk, situ tempat kecing. Tak apa comel lah. Kalau kita nak dalam bilik air, kita nak kecing situ, kita nak ambil wuduk situ, kita berada kecing sebelah kanan atau sebelah kiri tu. Lepas tu kita cucu air, kita ambil wuduk dekat paip. Jangan kat paip tu kita nak ambil wuduk, kita kecing situ. Walaupun kita jiwa bersih. Nampak? Lepas tu ada hadis. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, bahawasanya melazimi kencing, mengambil wuduk pada tempat jatuh air kecing itu, mewarisikan jadi penyakit waswah. Jadi waswah. Takbir 3-4 kali tak masuk lagi. At-tahiyyah berapa kali? Tak. Ihdinas. Duk main gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Apa benda kau? Nak. Iya. Kicik. Orang lain tayak awal. Nak. Dia turun tayak awal at-tahiyy. Jadi. Dia main gitu kau salam. Nak. Waswah mana? Baca sudah kan? Setakat yang kita boleh. Baca baca tepat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Bukan siapa beranak Tok guru ni silap. Tok guru kata kena bunyi asal dalam pokok. Sudah kerja lah. Bila lalu lah jadi rasanya was-was. Quran masalah tartil lain. Tahiyat ni doa. Tak zikir, dia bukan Quran. Baca juga at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu bacaan. Bukan mengaji musawaqah. At-tahiyya. Dia main gitu ramai. Dia dengar. Kita serabut perut. Duduk sebelah.
Tok Bila ingat Tok Bila bang. Hayya 'alal falah. Tak bagi tu semua ha. Nah, jangan sudahlah hayya 'alal falah. Ha. Jangan hayya 'alal falah. Itu baru ha. Nah, tak bagi tu semua hayya 'alal falah. Bunyi ikut spekan. Tiga kampung. Tapi tak apalah. Nah, bukan kata rosak jadi tidak fusahah. Jadi macam telak darat cakap. Nah. Membuang air besar dan lebih teruk keadaan dan lebih utama ianya dilarang kalau air yang tenang. Lagi pula dilarang. Air kecing tu Nabi larang dah. Kalau berok lagi larang. Larangan ini adalah dengan makna makruh, tapi Imam Nawawi telah meriwayatkan bahawa ia memberi makna haram. Imam Nawawi sebut dalam Syarah Muslim haram. Kerana menyakiti orang haram. Berkaitan dengan cara masuk ke tempat qada hajat dan keluar daripadanya. Baik, disunatkan kepada orang yang qada hajat supaya melangkah dengan kaki kiri ketika masuk dan dengan kaki kanan ketika keluar. Sebagaimana dalam bab wuduk begitu. Tak sampai pagi bab wuduk ni tak? Tak terang lagi. Kanan ni pada tempat yang mulia, kiri tempat yang hina. Nak masuk masjid, masjid rumah Allah. Surah-surah rumah Allah mulia. Maka sunat kaki kanan. Keluar dari masjid kepada dunia. Dunia ad-dunya jifah. Dunia ini bangkai. Bakar benda kotor. Kaki kiri. Masuk yang tandah tempat jin duduk, tempat syaitan duduk, kaki kiri. Nak masuk astaka, kaki kiri. Nak masuk pasar raya supermarket, kaki kiri. Nak pergi kat orang main buah musim, kaki kiri. Lakor. Duduk tu depan buah, lakor. Kaki kiri. Dia gitu. Pasal apa? Pasal beramakiyah dengan tempat-tempat seperti tandah lagu ni. Tempat orang buat maksiat. Kedai kor, kedai tertu, masuk kaki kiri. Boleh? Taklah masuk kerana hajat. Kalau kaki orang dapat apa pula masuk dah tertu. Tempat maksiat boleh. Hasan Al-Banna rahimahullah ta'ala masuk pak orang joget, pak orang nyanyi. Dia masuk dakwah. Pergi kat orang duduk-duduk kat minum-minum mabuk-mabuk tu, dia dakwah, ajak supaya tinggalkan minum marak. Perempuan-perempuan bar tu dia pergi dekat khabar suruh menutup aurat dan sebagainya. Tu masuk kerana hajat. Masuk kerana jumpa saing lama. Tunggu tubik tak tubik, nampaklah kedai tu. Masuk aurat tubik luar. Ataupun cari anak, cari adik. Tak apa, darurah tak apa. Ini kerana itulah yang lebih layak ke tempat-tempat yang kotor dan najis. Tempat kotor. Sama ada kotor itu pada hisi, kotor sungguh. Seperti tandah ni. Ataupun kotor itu pada maknanya saja. Seperti tempat maksiat, tempat joget, tempat nari, tempat kebudayaan dan sebagainya. Nak masuk stadium, tempat orang lomba lari. Kan tempat kena laknat tu. Perempuan-perempuan mendedahkan aurat. Nak berlari pakai seluar kecil. Tempat kena laknat tau. Kaki kiri lah kau. Dan jangan ia membawa perkataan yang menyebut nama Allah dan juga namanya nama Allah yang lain-lain lagi. Jangan bawa. Larangan ini makruh. Kerana kalau pakai cicing tulis nama Allah, nama Rasul, sipang cicing tu dalam pocet. Ada orang dia buat luar tandah. Cicing ditulis Muhammad. Dia nak kecing, dia buat luar. Tubik tak ada dengan cicing-cicing. Ulama kata bubuk dalam kocek. Jangan biar ada dalam biangan dia tu tulisan yang suci itu duduk pada ruang udara yang najis seperti itu. Jadi bola kocek dia tak masuk dalam ruang udara dah. Ada setengah ulama. Ibnu Munzir rahimahullah taala seorang ulama lama, dia kata kalau awak pakai cicing mata ni ada tulis Allah, pusing tak ke dalam kepal gitu. Ni fatwa Ibnu Munzir. Boleh taklid. Jangan bulu tanda balik awal. Kalau di rumah kita tak apa tak. Ni tak kata bulu duk tekak ambil orang. Duk tekak mulai balanya rabu. Saya pun pakai puang sengeleng cari bahaya. Dia cari penyakit. Naik motosikal jalan biar jalan ni. Sama kasar dengan rata RZ tekak. Kawan lah. Lapor. Nak kepiti. Tengok. Tikang ni. Dulu dia pakai ragu. Orang tepik. Dia ni tikang dulu baru ragu.
Beng apa puan. Hak cari telinga mana ni? Cari telinga, pakai ketuh gitu. Cari dulu. Nak. Telinga molek-molek jadi telinga orang pangang. Berlubang habis. Nak, pasal nak kecantikan diri memperbahayakan diri sendiri. Tak orang lalu. Nak. Hak ada apa orang tarik. Ada baku kes. Hak ada je 29 riyal dia kata beli rata. Tapi kalau macam mah retuh. Nak, hak terajang. Nak, hak bunuh-bunuh. Dengan sebab nak comel nyawa melayang. Bodoh kecil-kecil. Nak. Orang kata pakai barang kemas di rumah depan suami. Nak pergi jalan. Cari nah. Nak. Disunatkan juga membaca zikir dan doa yang telah sabit dari Rasulullah SAW ketika masuk tandas dan keluar daripadanya. Doa ketika masuk tandas. Doa ni kalau budak-budak tadika apa? Ayah dah ingat. Ayah. Nah. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Dia boleh baca khubsi mati ber boleh. Ataupun ber tu berbaris tak faham. Dari dhammah boleh. Minal khubusi wal khaba'is. Bacaan yang lebih kuat, yang lebih apa benda ni dipersetujui oleh ramai ulama dengan dhammah ataupun dakpang, ber tu dari dakpang. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kerana baca minal khubusi ni berlaku khilaf di kalangan ulama, tapi boleh baca. Ada pandangan ulama yang membenarkan baca minal khubusi. Daripada khabisah. Yang paling tepat minal khubusi wal khaba'is. Dengan nama Allah, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada gangguan syaitan jantan dan betina. Bismillah. Masuk tandas bismillah. Masa mana baca? Di luar tandas. Dalam tandas tak boleh baca. Makruh baca bismillah. Di luar tandas, pintu tandas. Ada jenis tengah padang, nak sapa tepat nak berok kecil tu. Bismillah. Dengan nama Allah. Sekurang-kurang bismillah. Jangan tinggal. Sempurna Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Paling sempurna. Tapi sekurang-kurang bismillah. Bismillah ini mencegah daripada jin nampak aurat. Allahumma inni a'udzubika ni minta berlindung daripada gangguan. Dia dua bahasa. Yang pertama jin tengok aurat, yang kedua jin syaitan ni dia ganggu kita. Nampak? Ganggu ni bukan diusik kita tengah berok, jelek gitu. Dok beroklah kita. Maknanya meniupkan berbagai-bagai tiupan di dalam hati kita. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, sitru ma baina aurati ummati wa ayunil jinni, iaitu bismillah. Dinding yang menjadi yang menghalang daripada aurat umat aku, daripada mata-mata pandangan jin syaitan ni, bismillah. Jadi bila bismillah, jin yang duduk dalam tu tak nampak aurat kita. Dia yang menjadi pelindung. Sekurang-kurang bismillah. Bila baca bismillah, jin tak nampak aurat kita. Jin tak boleh sekodeng. Dia gitu. Nah, patut Allahumma inni minta berlindung daripada gangguan pula. Al-khubus syaitan jantan. Wal khaba'is syaitan tina. Dia sepasang syaitan. Jantan tina. Dia bukan duduk dalam tanda. Sebab tu dah. Oleh kerana tepat tanda ni tepat duduk syaitan jantan, syaitan tina. Tak ada hijau jangan masuk. Tak ada hijau. Tak ada hajat jangan masuk. Ada berahi behat dalam tanda. Tak. Jenis berahi behat dalam tanda. Dia tak berok. Cing main mesej. Tek. Takut bini tengok main dalam tanda. Jadi bengong. Nak jadi benuk. Tak ada hijau. Dah sampai masa nak berok, dah pasal nak kecing, pukul 8 memang kena duduk dalam jambang. Tengok jenis itu. Dia jadi jadual waktu. Ada juga. Dia masuk berok kecing, bila sakit perut, baru orang masuk dalam tandas. Ni dia buat jadual. Pukul 8 memang telur duduk dalam tu. Baca surat khabar, tengok sahang. Sejam lebih tak ubik lagi. Tak guna masuk. Tepat.
Tu tempat khubus dan khaba'is. Syaitan datang, syaitan pinggir. Pasal apa ulama kata diberi duduk dalam tandas? Pasal situ ada sebut nama Allah, situ ada sebut ayat Quran, situ ada sebut zikir. Kat tu diberi duduk. Tempat orang sebut tempat yang dia tak suka dengar, dia duduk. Dia tak suka dengar ayat Quran. Luar rumah, dapur boleh baca Quran, dalam bilik boleh baca Quran, ruang tamu boleh baca Quran, tamu duduk situ takut dengar ayat. Dengar pada tempat yang tak boleh dibaca kalimah-kalimah suci. Macam budak-budak jahat lah, kaki dadah, kaki apa. Dia berakhir main kat polis tak ada. Dah larang. Tak, dia berakhir lepak bira-bira bala. Bira lokak lepak situ ramai-ramai. Cocok jarum. Tak main situ, aku kena igat. Tak? Doa selepas keluar tandas ialah Ghufranaka. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adha wa 'afani. Alhamdulillahilladzi azaqani lazzatah wa abqa fi quwwatah wa dafa'a anni azahu. Keampunanmu kami pohonkan. Kami pohonkan tu dibuat bracket. Ghufranaka ijma' ulama. Alhamdulillah berlaku khilaf. Kerana ghufranaka ni hadis sahih. Alhamdulillahillazi azhaba anni ni sampai habis dia berlaku khilaf pada masalah sanad hadis. Jadi ghufranaka tidak ada khilaf ulama. Hadis sahih. Ghufranaka mana keampunanmu. Kalau orang ngaji nahwu dia panggil maf'ul. Maf'ul yang dihazafkan fi'il. Nampak? Jadi takdir as'alu ghufranaka. Aku memohon keampunanmu. Nampak? Fi'il tu tak ada. Lepas tu kami pohonkan. Ghufranaka. Kami mohonkan keampunanmu. Pasal apa kita keluar tanda, kita minta ampun? Kata ulama, sebab tadi kita tak boleh nak sebut nama Allah selama setengah jam duduk dalam tandas 20 minit. Jadi aku minta ampun kepada Allah, tidak dapat menyebut namamu kerana tempat tadi tidak layak, maka aku minta ampun kepadamu. Dia minta ampun. Kerana kita ni sentiasa sepatutnya ingat sebut Allah. Tiba-tiba 20 minit duduk dalam tandas tak boleh sebut nama Allah, keluar ghufranaka. As'aluka ghufranak. Aku mohon padamu keampunanmu kerana tadi aku tidak sebut namamu. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada aku perkara yang menyakitkan aku. Keluar belaka segala virus, segala bakteria hak ada dalam najis, Tuhan buat keluar. Tak, nikmat. Tiap-tiap dapat nikmat, sunat kata alhamdulillah. Maka berak kecing adalah nikmat. Kalau kita nak kecing, tiba-tiba orang tak benar kecing, Allahu Rabbi. Tak, orang yang sangat nak kecing ketik-ketik, dia jumpa dengan tanda, nikmat yang sangat besar. Lebih nikmat daripada orang dahaga jumpa air. Nah, orang yang nak berak, tiba-tiba jumpa tanda, nikmat yang sangat besar. Pasal boleh keluar. Lepas tu bila nikmat, kita kata alhamdulillah. Kita puji Allah. Dia telah menyihatkan tubuhku. Tubuh kita jadi sihat dengan keluar najis. Apa yang sepatutnya jadi daging, jadi daging. Segala puji bagi Allah telah merasakan kepada keladatannya makanan. Makanan lazat Tuhan beri rasa pada lidah dan mengekalkan kekuatan padaku. Daripada makanan tersebut, sebahagian yang Allah Ta'ala jadikan kekuatan tubuh kita. Jadi darah, tak? Jadi sel dan sebagainya. Dan telah menjauhkan daripada perkara yang menyakitkan. Hak menyakiti, hak racun semua keluar menjadi najis. Jadi tahid. Jadi air kecing. Yang datang daripadanya Abu Daud, riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibn Majah dan Tabarani. Berkaitan dengan arah menghadap pula. Haram ke atas orang yang qada hajat menghadap ke arah kiblat atau membelakang sekiranya ia berada di tempat lapang dan tidak ada pendinding yang tinggi yang menutup auratnya ketika qada hajat. Kalau qada hajat berak kecing di tengah padang yang tak ada dinding, jangan menghadap kiblat, jangan membelakang ke kiblat. Larangan ini maksudnya haram. Kecing menghadap kiblat. Haram kalau tak ada dinding, tak ada rumah kecing. Begitu juga haram berada dekat keadaan demikian di dalam binaan yang tidak disediakan sebagai tempat qada hajat dan tidak mencukupi syarat pendinding seperti di atas, iaitu dinding yang tinggi yang menutup aurat. Jadi sekurang-kurangnya dinding menutup aurat. Dan disyaratkan dinding yang menutupnya tidak jauh daripada lebih dari 3 hasta. Jangan dinding itu jauh daripada kita 3 hasta. Kalau kita nak kecing, tandas kita tu menghadap kiblat, kita kena duduk dekat dinding. Jangan jauh, jangan masuk pintu tandas menghadap kiblat. Dalam tandas haram juga kerana dinding tandas hak sebelah kiblat jauh lagi daripada kita. Dengan ukuran tangan manusia,
atau menyaingi lebih kurang 150 cm. Ya? Jangan kurang, jangan lebih daripada 3 hasta atau 150 cm. Sekiranya binaan tersebut disediakan sebagai tempat qada hajat fi tandas, maka harus menghadap kiblat atau membelakangkannya. Macam tandas kita ni menghadap kiblat harusnya lah. Tapi afdal dia buat tandas jangan menghadap kiblat. Orang dulu-dulu kalau nak buat tandas dia cari arah kiblat. Supaya tandas dia tak betul-betul dengan kiblat. Walaupun dalam tandas tak boleh menghadap kiblat. Tak usah kata luar tandas. Tak. Kalau dulu ambil berat ni. Perkara remeh-temeh lagu ni. Dia ambil berat. Tak. Sebab tu Tuhan beri dia kekuatan jiwa dia. Pasal benda remeh-temeh nampak tapi ambil berat juga. Walaupun dalam tandas tu tak salah dah. Tak boleh juga tandas menghadap kiblat. Tuhan beri kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa dia orang dah dia nak beli dia. Lepas ni orang dah ambil perkara remeh-temeh dalam bab agama, akhirnya jiwa jadi lemah. Jiwa jadi lemah orang boleh beli. Dasar bayar 20 juta, air kotak berapa banyak. Faham? Dulu mana ada zaman dulu? Tak. Tahun 60-an, 70-an orang cerita tak ada bubuk air kotak. Dia ni kain batik selai. Bukankah kain batik setera harga 8,000. Tak, 8 riyal. Tepi tak jahit pula. Berebut hanya. Sanggup. Lawan tu guru. Boleh kain batik selai. Cerdik orang pangang pula. Al-Bukhari dan Muslim meriwayat daripada Abi Ayyub Al-Ansari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, "Iza ataitumul gha'it fala tastaqbilu qiblah wala tastabbiruha bi baulin aw gha'itin walakin syarriku aw gharribu." Bila kamu datang ke tempat qada hajat, maka jangan kamu menghadap ke arah kiblat dan jangan kamu membelakangkannya. Sama ada ketika buang air kecil atau besar. Tapi menghadaplah ke arah timur, syarriku ataupun barat, gharribu. Ni duduk di Mekah, maknanya menghadap ke barat tak apa, negara putih, menghadap ke timur. Kita sekarang ni tak boleh pakai lah hadis ni. Sebab kalau kita menghadap ke barat, sama menghadap ke Mekah, kiblat. Nah, jadi kita sekarang ni menghadaplah kalau boleh ke selatan atau ke utara. Nah, ke utara dah molek arah besuk. Larangan ini dikhususkan pada padang pasir yang luas atau tempat-tempat yang seumpamanya yang tidak ada pendinding. Cikgu sukalah tu cikgu. Power dia. Haji Mat tak faham benda. Dalil ini dikhususkan pada tempat tersebut ialah bagian yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim lain-lain daripada Ibnu Umar. Dia berkata, aku telah panjat di atas belakang rumah Hafsah disebabkan beberapa hajatku. Tiba-tiba aku lihat Rasulullah berada dalam keadaan menghadap kiblat melangkahkan asyam. Nabi sedang qada hajat. Nampak Nabi qada hajat. Tapi sedang qada hajat menghadap kiblat. Maknanya di dalam tempat tak apa. Harus jamban kita ada dinding depan. Oleh kerana itu hadis yang pertama dikaitkan dengan tempat yang tidak disediakan untuk qada hajat, maka larang, jangan. Dan yang seumpamanya yang tidak terdapat pendinding. Manakala hadis yang kedua Nabi menghadap kiblat dikaitkan dengan tempat yang disediakan sebagai tempat qada hajat dan yang seumpamanya. Dengan ini maksud kedua hadis ini tidaklah bercanggahan. Jadi kalau dalam tandas dah disediakan kiarak kecil, tidaklah menjadi makruh ataupun haram menghadap kiblat. Tapi kalau kita baru nak buat rumah, sebaik-baiknya kita pusinglah jangan menghadap kiblat. Tapi kalau rumah tu orang buat pelang dah lagu tu nak buat apa ni? Tak. Macam rumah apa? Rumah beli dah. Rumah kontrak. Nak pusing lagu mana? Dan satu perkara yang perlu dinyatakan bahawa adalah makruh qada hajat pada tempat tidak disediakan khas untuknya walaupun ada pendinding. Makruh walaupun ada dinding. Dalam bilik umpamanya. Yang keempat berkait dengan keadaan orang yang qada hajat pula. Dia hendaklah duduk di atas tumit kaki kiri dan mendirikan lutut kaki kanan serta tidak melihat ke langit. Maksudnya bertekan di sebelah kiri. Bukan kaki kanan kat coken. Baik orang ni belum libatin dalam tu. Tak. Maknanya kita beratkan sebelah kiri. Kata ulama-ulama mudah keluar najis. Mudah keluar najis. Maksud mudah keluar ni, kalau duduk biasa keluar juga. Tetapi cepat habis dengan kita beratkan sebelah kaki kiri. Tak. Dan tidak melihat ke langit makruh. Tengok oleh kata. Ya. Makruh tengok oleh kata. Tengok ke depan. Kemaluannya. Tengok kemaluan. Makruh kau. Tengok ada siang dia. Hidup tengok. Tengok. Perempuan. Tengok. Orang lelaki pun sama kau. Tak ada kerja ke apa?
Siang dia. Malu dia tengok. Siang kemu. Tengok orang dia. Tak ada kerja ke apa? Duk tengok. Tengok ke depan. Tengok orang dia. Tak. Bermain-main lagi makruh, kata ulama. Kata berumah. Nampak? Asyadul qarahah, lebih makruh lagi. Kalau main, saja main gang batu. Gang mana ni? Biar dia duduk situ. Nak. Ini tak ada kerja lah benda. Nak. Jangan tengok kemaluan. Dan najis yang keluar daripada yang tengok najis. Tengok tahi. Biru tahi. Tahi dia keke kalau biru. Nah, tengok pun dia. Bila tengok jadi nak berbicara. Nak. Tak ada kerja. Nak. Marin kokoh. Tak ada kerja. Najis kita pun tak boleh tengok. Nak. Tak ada hajat. Ada hajat lain. Nah. Banyak kita tak tahu. Nak. Yang sebenar. Ini kerana perbuatan tersebut tidak layak dengan keadaan itu. Tengok ada. Orang nak tengok ni benda-benda comel. Tak. Macam Rasulullah suka kepada benda yang harum. Nabi suka cium bunga, cium minyak atar. Nabi suka. Tapi umat ni tak suka minyak atar. Rawi minyak atar. Tak kenang. Tak boleh. Ambil tak boleh. Nabi kata makruh. Kalau kita orang nak Allah minyak wangi, kita tolak. Makruh. Nah, Nabi sangat kasih pada minyak wangi. Kita tak berahi. Pelik kita ni. Tak ikut Nabi. Tapi bila jerit dia ayam, cium. Dia ayam. Nyakit berat belaka ni. Hak minyak atar tak boh orang ada. Tak. Pijak kenyek cium. Makruh bercakap dan lainnya ketika qada hajat. Cakap ketika qada hajat makruh. Berbual-bual ketika qada hajat makruh. Imam Muslim dan lainnya meriwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, anna rajulan marra wa Rasulullah sallam yabulu fasallama falam yarudda alaih. Seorang laki-laki lalu berkata Rasulullah sallam yang sedang buang kecil. Nabi sedang buang air kecil, sedang kencing. Lalu dia laki-laki itu nampak Nabi duduk dalam tandas. Nabi beri salam, tapi baginda tidak menjawab salam. Padahal menjawab salam itu adalah wajib. Gugur kewajipan dengan sebab nampak? Al-makanu kata ulama la yaliku bil jawab. Tempat itu tidak menasabah, tidak layak dengan jawab. Ini jawab salam. Ada perkara-perkara yang kita tak payah jawab salam. Tengah kecing berak dah payah jawab salam dah. Tengah jimak bagi salam. jawab pula dah. Waalaikumsalam power halu. Faham? Orang lelaki ni cakap besar je. Nak. Cakap besar. Orang puang gagah. Bekeng tunggu bini kau. Nah, tu orang lelaki ketua kampung tok ngulung tengok bini kecing. Tengah buat tu bini kuit je. Tengok, bergololi mati jemurlah kereta. Tengah buang air kecil, Nabi tak jawab salam. Tempat pun tidak layak duduk dalam tandas. Waalaikumsalam, duduk dalam tandas bunyi. Nah, Abu Daud dan lainnya meriwayat daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, aku mendengar Nabi sallam bersabda, jangan keluar oleh dua orang menuju ke tempat qada hajat dalam keadaan terbuka aurat dan bercakap antara keduanya ketika qada hajat, kerana sesungguhnya Allah murka terhadap perbuatan tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. La yakhruju rajulani yadribanil gha'ita. Tiadalah dua orang laki-laki, dua orang kawan yang pergi ke tandas nak berak, nak kecing, kashifaini an auratihima, yang terbuka aurat keduanya. Fa inna yatahaddatsani, bersembang-sembang pula. Fa inna Allah yamkutu ala zalik atau kama qala, sesungguhnya Allah murka marah kejadian seperti itu. Nah, keluar qada hajat dalam keadaan terbuka aurat. Tak ada apa tanda. Selok dah. Ada jenis lagu ni.
Barang siapa yang waktu muda ni tak jaga aurat dia, Allah tak jaga auratnya ketika tua kalau umur panjang. Tu. Pasal masa muda tak jaga aurat. Bila tua, tak jaga. Nak, pada tengok orang tua-tua, moci-moci dah, umur 75, 80. Nak pergi tandah jauh, 10 depa pergi tandah tu, selok dah kayu, puing. Power. Depan surat. Molek-molek ada berombel-rombel. Ini gambar-gambar kacau belaka. Kita tu kan tengok jeng, mayang pun tak kosong. Ringat pun ke dia. 70 tahun. Salok apa kat peha ni nak pergi kecil nak berok. Jadi pasal zaman muda tak jaga aurat. Zaman tua ni atas pemeliharaan Allah je. Keadaan lemah belaka je. Latihan zaman muda. 70, 80 Allah nyatnya. Tu orang salok kain. Tak masuk dalam salok dah. Fa inna Allah yang kutu ala zalim, Allah Taala murka buat kerja lagu tu. Kita orang lain tak tengok nampak jadi punah. Gelak hati. Umpama 80 kalau 18 boleh tahan kira. Kemudian ya tahaddatsani bersembang pula belang-belang berok. Oh gini jambang di sebelah menyebelah. Nampak? Ada bersembang ni musim bola, kita tanya bola. Berputih ke malam Jemang lawan Itali. Kawan dia duduk sebelah tengah berok kok. Belepuk bunyi tai. Oh 1-0. Tak jawab dengan mulut, jawab dengan tai. Jadi boleh buah. Ambil dah. Aku ambil. Tak ada apa dah. Esok lagi aku 3 pergi ambil cok. Borang. Borang. Cakap borang. Cakap telefon tengah berok. Cakap telefon. Tengok. Bawa telefon masuk ke tanda. Bunyi. Kuruk. Halo. Mana? Aku tengah berok ni. Aku berok kau. Kau lupa berok kau. Alah awak aku ada. Sibuk niaga benda tau. Nak kata jual kapal, tak jual kapal. Siapa tengah berok boleh buat telefon. Jangan cakap-cakap lagu tu. Begitulah juga perbuatan yang lain seperti minum, makan, menyentuh-nyentuh dengan tangan dikiaskan dengan cakap-cakap. Minum tengah berok dalam tandas, bawa kacang, bawa cekedi. Makan dalam tandas. Lek-lek tunggu. Menyentuh-nyentuh dengan tangan, jamuh situ, jamuh sini, petek le tu, petek le ni sini, mulai metek. Duduk diam-diam tangan. Istinja dengan tangan kiri. Istinja ni basuh berok, basuh kecil, tangan kiri. Orang yang qada hajat hendaklah menggunakan tangan kiri untuk membersihkan tempat najis. Sama ada dengan air atau batu atau seumpamanya, kerana itulah yang lebih layak dilakukan. Kerana kita ni khairu ummatin ukhrijat linnas. Umat yang terbaik daripada segala umat yang Allah Ta'ala terbitkan pada khalayak manusia. Maka di antara umat terbaik ini, dengan sebab mengikut jejak langkah adab-adab sopan yang telah diajar kepada kita oleh junjungan Rasulullah SAW. Dan kalau dah ikut junjungan, tak jadi khairul ummah. Kena ikut adab baru jadi khairul ummah, umat terbaik. Segera ia menggunakan tangan kanan, maka hukumnya adalah makruh. Mana makruh ia menyentuh zakarnya dengan tangan kanan. Tangan kanan jangan jamuh kemaluan. Dulu kini dah selamanya. Dia gitu. Tangan kanan mulia. Tangan nak jawab salam orang. Jamuh kemaluan. Yang puasa berok, tu salam orang pula. Kawan tu tium tangan dia kan, dia baru tarik. Jangan sentuh dengan tangan kiri. Nak basuh kecil, nak basuh berok, tangan kiri guna. Tangan kanan boleh buat pegang gayung boleh. Pegang gayung, pegang wayar boleh. Pegang kemaluan tak boleh. Melainkan tangan kudung. Tinggal tangan kanan tu nyanyi dah. Tak apa dah tangan kanan tu. Sekiranya ia perlu kepada memegang zakat, terpaksa kena pegang. Tak pegang tak boleh. Untuk membersihkannya dengan batu dan seumpamanya, benda-benda yang beku pejal, maka dalam memegang batu tersebut tanpa menggerakkannya dengan tangan kanannya, dan tangan kiri memegang zakar dan menggerak-gerakkannya untuk membersihkan tempat yang najis tersebut. Kalau kita pegang batu nak basuh, nak kesak kemaluan, batu tu pegang dengan tangan kanan. Batu pegang tangan kanan, tangan kiri pegang kemaluan. Jangan tangan kanan buat gerak. Tangan kiri pegang kemaluan tu buat gerak.
Buat gitu. Jangan pula gini. Pula gini. Tak boleh zuriat. Faham? Pegang gini. Tangan kanan diam saja. Ada, bukan kata haram, daripada latihan kita menjaga adab-adab yang kecil, Tuhan akan beri kekuatan kita dapat melakukan amalan-amalan yang lebih berat, yang lebih besar, seperti jihad dan sebagainya. Kalau kecil-kecil dah berat, terasa berat lagi. Sunat menggunakan jari tengah, jari hatu, ghost finger. Jari hatu sunat basuh berak jari hatu. Kata ulama lah buat gini. Jari ni bawah ni. Buat gitu. Jangan bahang tapak tangan. Tapak tangan jeng. Dengan jari hatu duduk tengah. Di tinggi jari hatu. Gonyoh sini. Gonyoh sini. Sunat. Kemudian lepas gonyoh berak ni, makruh tium. Bid'ah kata setengah ulama. Tium tangan. Tapi kalau tium bau najis dan kan telah kasar tepat keluar najis, wajib basuh tangan. Wajib basuh. Jangan masukkan jari. Ada orang ngajar kena masuk jari dalam lubang dubu. Kena cocok sikit nyanyi korang. Tak? Tak betul. Ulama kata bid'ah. Boleh membawa kepada waswas juga. Penyakit waswas. Jangan masuk jari. Masuk jari nak buat. Tak ada kerja apa. Dan ada ulama yang mengatakan jangan lama-lama duduk. Kerana lama-lama duduk boleh membawa kepada penyakit bawasir. Tak tahu betul ke tak? Setengah ulama disebut. Dia kata Luqman al-Hakim pesan ke anak dia, jangan duduk lama dalam tandas. Boleh mewarisi penyakit bawasir dan penyakit sakit hati. Penyakit hati, bekak hati. Betul ke tak tahulah. Wallahu a'lam. Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan daripada Abu Qatadah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda telah bersabda, "Idza bada ahadukum fala ya'khuzanna zakarahu bi yaminihi wala yastanji bi yaminihi." Bila seorang kamu kencing, maka janganlah ia memegang zakarnya dengan tangan kanannya, dan jangan ia tinjak dengan tangan kanannya. Jangan guna tangan kanan untuk kesat najis tersebut. Tak? Begitu jugalah kalau kita nak ambil teh ayam, ambil dengan tangan kiri. Pegang sabuk, pegang kertas kain buruk, ambil dengan tangan kiri teh ayam. Tak? Pasal najis. Tak? Tak boleh sabar dengan tangan kanan. Kita bahang tangan kanan. Ayam berak atas kursi mutu, bahang tangan kanan. Makruh lah. Tak comel. Ambil dengan tangan kiri juga. Kerana najis itu lambang bagi benda-benda yang hina. Sunat istibrak. Istibrak lah. Istibrak. Tak itu kita tambah. Sunat istibrak. Istibrak ni kita pastikan air kencing tidak keluar lagi. Sunat. Sunat tu bila memang tak keluar. Memang bersih lah. Kalau jenis air kencing dia memang jenis degil, maka wajib istibrak. Istibrak ni kita memastikan bersih kemaluan daripada menitis lagi selepas basuh. Itu panggil mana istibrak. Jadi lepas kita basuh tu tak keluar lagi kencing. Dipanggil, kita buat lagu mana-mana pun. Kalau kita rolik-rolik sama-sama lepas basuh kencing tak nitik dah, maka sunatnya kata ulama istibrak. Tetapi kalau kita rolik-rolik tubik, wajib istibrak. Istibrak ni kita buatlah supaya air kencing itu berhenti. Ada macam-macam kaifiat. Di antaranya tunggu lama sedikit biar tubik habis air kencing. Baru basuh dan bangun pakai seluar. Jangan bila berhenti air kencing basuh bangun. Jangan ada habis lagi. Jalan tubik 2 titik. Mayang tak sah. Itu caranya duduk lama. Ada ulama yang mengatakan dia duduk bangun, duduk bangun, duduk bangun, maka keluar titik 2 lagi. Maka jadi bersih. Dan ada ulama mengatakan melalukan tangan, jari pada bawah, bawah zakar. Tak, buat gitu. Dia ada orat dia. Dalam tu dia ada saluran pahit. Air kecil dia lalu ke pahit tu. Jadi kalau pahit molek, getah dia molek, kita tutup pahit dah, dia tak nitik. Tahu? Kita baru beli cek. Kita pulas, tutup, basuh tangan, tutup, tak nitik dah. Tapi ada pahit yang bila kita tutup, tubik lagi. Nitik. Tu 2% je. Kalau beli getah.
Kalau hak sepitu itu ni balik awal, tek berat lenang. Nah, dia jadi dak habis. Jadi rohok. Tengah mayang, tubik. Berhenti mula. Nah, tubik masuklah tandas, basuh, jeruk, kain pelekat. Nah. Tayak awal, tubik pula. Ni masalah. Jadi pastikan berhenti betul. Biar berhenti betul. Macam baik kan? Kadang-kadang dia berhenti betul tapi kita cepat sangat basuh. Kita berjalan, dia gegar tubuh, dia keluar balik. Macam baik kita tutup pula atas, tak tubik dah nitik. Tapi kita katak, tutup jatuh 2 titik. Nah, bukan hak dalam ni, hak tepi ni je. Kita kunci dah sini. Hak dalam ni dah lepas dah, tutup dah. Hak lepas pada tutup. Hak duduk kut biar-biar. Hak tu kalau jadi titik kita katak baik, tutup, tubik 2-3 titik. Hak tu buat power, tak sah sembahyang. Jadi biar berhenti dulu, luruk ke bawah. Tubik 2-3 titik lagi, baru basuh kucing. Nampak? Di antara perkara-perkara yang menyumbangkan kepada dak habis air kecing ni, iaitu orang yang diterang kecing. Kata, tabik lah, dia terang. Air kecing dia tubik molek dah, dia pergi lawang. Biar laju lagi. Dia terang, faham tak? Biar tubik laju. Boleh mewarisi jadi punah getah tek tadi. jadi apa benda ni? Dia jadi bocor. Tak? Jadi gali. Jangan lawang, biar dia kecing macam biasa. Malaikat tak boleh nak kecing. Kita tu lain lah. Nak? Semua ni daripada buah pinggang lah tu. Nak? Hundi-pundi kecing. Nak? Kita pergi lawang, tubik ceng tu molek dah. Kita terang biar laju gitu. Membawa kepada selagi tak berhenti jalan kecing. Kecing ni biar duduk dulu, berhenti sekadar anggota baru kecing. Jalan kecing dah kecing. Selagi kata ulama ni yang paling kuat sekali, iaitu kalau kita nak kecing kita bila kita dia boleh merosakkan napis dia dalam. Nak sikit lagi, buat kerja sikit lagi. Nak dak cakap benda turun di tanda. Lama-lama kecing dak habis. Nak kecing dak habis masalah. Jadi penyakit mayang berasa ngik netik bunuh janang pula. Lalah letisang gitu. Datang kata relax kali dak mayang boleh 2 minggu. Nampak tu juga kali 2 minggu dak mayang. Nak 2 minggu dak mayang sedap pula, sebulan pula. Letih jangan main. Kisahnya kita dak jaga masalah. Nak kecing dak ada habis ada tak? Kita kecing dak habis, kita berhenti kecing, kita pergi buat kerja. Nak pasal nak lerah. Kecing dak selesai lagi. Nak kita pergi tutup air. Dia boleh kan? Tutup air, dia buat kerja. Bila kita buat kerja, dia akan hilang rasa nak kecing. Tapi dia teruk dah tadi, jadi rosak pasal pahit. Jadi penyakit-penyakit seperti ini. Kemudian suci daripada hadas. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Soalan, betulkah ada yang mengatakan roh si mati boleh pulang ke rumah melihat apa yang dibuat oleh ahli keluarganya? Sekiranya ahli keluarga buat jahat, si mati akan berduka cita. Dan begitu sebaliknya, sedangkan ada ustaz lain pula kata roh mati tidak boleh keluar apabila jasad ini tanam, dan rohnya akan pergi ke tempat yang lain, iaitu illiyin atau sijjin. Minta pandangan agama mengenai perkara tersebut. Tu kedok ni. Roh ni dia balik di rumah. Tu kedok. Ada pula orang kata tak boleh balik dah ke rumah, kerana dia naik tempat roh dia illiyin atau sijjin, tempat roh yang baik-baik, tempat roh-roh yang tidak baik. Ulama-ulama menyebut di dalam kitab-kitab mereka, memang benar roh itu akan ditempatkan sama ada pada illiyin atau sijjin, tempat yang tinggi, tempat yang mulia, atau tempat-tempat yang roh yang jahat-jahat. Tapi ada juga yang mengatakan bahawasanya ada roh yang bermain di sekitar jasadnya ditanam. Duduk kat jasad dia. Dan ada roh yang duduk pada illiyin, dia kembali pada jasad, dia boleh kembali pada jasad. Walaupun memang benar duduk pada illiyin, roh orang beriman. Tetapi dalam hadis yang sahih mengatakan bila seorang daripada penziarah memberi salam kepada si mati, rohnya akan dikembalikan oleh Allah kepada jasad untuk menjawab
salam kita. Ini sabit dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian riwayat yang mengatakan roh ini berduka cita apabila melihat, nampak? Apa benda ni, kelakuan maksiat yang dilakukan oleh warisnya yang masih hidup. Riwayat ini tidaklah sahih, tetapi bukanlah hadis ini maudhu', hadis dhaif kata setengah ulama. Al-Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir menyebut kisah roh boleh mengetahui akan keadaan apa yang dikerjakan oleh keluarganya yang masih hidup dengan izin daripada Allah. Jadi walaupun hadis ini dhaif, tetapi perkara ini tidak mustahil. Jika Allah Taala nak izin, boleh roh itu mengetahui apa yang dilakukan oleh sanak saudaranya yang masih hidup. Dan kita tak pakailah maknanya mimpi-mimpi daripada mimpi-mimpi soleh daripada ulama salafus saleh. Kalau mimpi soleh ni, mimpi-mimpi daripada ulama salafus saleh memang banyaklah yang menceritakan dalam mimpi itu roh-roh itu minta supaya menasihati keluarganya begini-begini, kan dia lihat keluarganya dalam keadaan melakukan maksiat dan sebagainya. Itu tidak boleh lah. Walaupun riwayat yang mengatakan roh ini dapat balik melihat akan apa yang dikerjakan adalah dhaif, seperti riwayat yang disebut dalam kitab Daqaiqul Akhbar, dalam kitab Kashful Ghummah, dalam kitab Kashful Ghaibiyah dan kitab-kitab seumpamanya. Tetapi perkara ini tidak mustahil dan boleh berlaku dengan izin daripada Allah. Dan daripada hadis-hadis yang sahih seperti tadi, boleh balik semula, Allah Ta'ala kembalikan semula roh kepada jasad, walaupun telah diletakkan roh itu pada temolok burung hijau dalam syurga, walaupun telah diletakkan roh itu dalam kubah hijau dalam syurga, walaupun telah diletakkan roh itu naik kepada aliyin di langit yang ketujuh umpamanya, tetapi boleh balik semula dalam sekejap mata kerana menjawab salam orang yang menziarah. Dan bila dikembalikan roh, Nabi kata dia kenal orang yang ziarah apabila dia kenal masih hidup, dan dia tak kenal orang yang ziarah sebab dia tak kenal pada ketika hidup. Jadi mengetahui roh dengan perbuatan ahli keluarga yang masih hidup tidaklah ditolak oleh ulama. Ini adalah dengan izin Allah semata-mata. Tetapi dengan hadis-hadis yang sahih tidaklah sebut dengan jelas bahawanya roh itu balik semula ke rumah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi